Sekarang orang buat lagi. Semua negara dia ada kuasa untuk memberi suaka politik kepada warga negara lain. Betul tak? Tahu tak orang Australia kalau lari ke Malaysia, kalau dia kata kita ada masalah dengan Australia, Malaysia boleh simpan dia. Australia boleh kata bagi, tapi kita boleh kata no. Kita selesaikan dia dulu. Semua negara respect setiap negara dalam bab ni lah. Dipanggil suaka politik, political asylum. Ya. Macam refugee. Alright. Salman Rushdie apa kan? Salman Rushdie tahu? Dia masih selamat Sirul Azhar tu, yang kononnya bunuh Al-Tantuya. Kan? Selamat lagi kan? Tak mati lagi Dia lari ke Australia, selamat je. Dia orang tak hantar dia balik. Kalau korang ingatlah cerita ni. Tapi korang budak medik baca buku medik je kan. WhatsApp pun tak ada diorang ni, sian. Asylum lah. Dah, kita tak ada kuasa. Kita kena respect dia. Yes. Dia balik baru kita boleh buat apa undang-undang kita lah. So bila Mutaim cakap dia dalam protection aku, cepat-cepat Abu Jahal tanya, Mutaim, kau dah masuk Islam ke? Mutaim cakap, tak, aku tak ikut agama Muhammad, tapi aku nak bagi protection saja. Abu Jahal bila dengar ni, dia puas hatilah. Tak apa, selamatlah. Kalau Mutaim masuk Islam, you tahu tak apa jadi kalau Mutaim masuk Islam? Tak ada siapa akan protect Nabi sebenarnya. Bila you masuk Islam, itu dia jadikan kasta rendah. Terus orang boleh pukul you, tolak you, bully you, betul tak? Tapi sebab kufurnya dia itulah yang dia ada power tu. Allah Maha tahulah kenapa Allah maintain Abu Talib sebagai orang kafir. Allah maintain Mutaim ibn Adi sebagai kafir, seolah-olah ini tempat pijak Nabi, je tak? Sebab kalau jadi Islam dia akan tenggelam. Hamzah semua tak ada power lepas jadi Islam. Dia tak boleh, aku nak bagi protection kat sini, tak boleh. Jadi ini hikmah lah. Saya tak boleh kata inilah kepastiannya lah. Hikmahnya ialah supaya Nabi boleh jalan atas doang lah, untuk menuju ke tempat yang Nabi nak pergi lah. Okay. So sejak tahun 10 sampai ke hujung sini, ataupun 11 sampai hujung sini, dekat 3 tahun, Nabi akan berada di dalam protection Mutaim ibn Adi. Saya nak sambung cerita pasal Mutaim dan kita habiskan, boleh? Dalam peristiwa ni, Mutaim ni pernah buat satu je salah, seingat saya. Selama ni Mutaim baik, betul tak? Dia tolong dalam boykot, dia tolong batalkan boykot, dia tolong jaga Nabi selama 3 tahun dalam protection dia, orang lain tak boleh kacau Nabi. Tapi nanti kan, 11 Hijrah nanti, Nabi akan pergi Isra' Mi'raj. Kan Mutaim ni orang yang logik, dia respect manusia dengan opinion masing-masing. Tapi bila Nabi cerita yang aku baru je balik dari Jerusalem, dan aku baru je naik jumpa Allah, baru malam ni, 2-3 jam lepas, Mutaim akan cakap apa tau? Akan cakap kat Nabi, Muhammad, kata, urusan kau selama ni aku tengok tak ada masalah, katanya. Nabi, aku respect lah kau cuba nak dakwah satu Tuhan, apa itu semua make sense, kecuali urusan kau hari ini, katanya. Dia kata, demi Allah aku tak percaya apa kau cakap, katanya. Paling mengarut ni ada, ataupun the only benda mengarut yang kau cakap ni ada. Yang lain semua okey. Kau suruh jangan zina, jangan mencuri, itu semua aku respect. Tapi when you come to this Isra' Mi'raj, Mutaim cakap apa? Aku memang tak boleh, I cannot stomach this lah. Aku tak boleh lah nak telan ni, too much lah. Okay. So the only benda yang nampak Mutaim sikit gaduh dengan Nabi, inilah dia, seingat saya dalam sejarah. Lain semua Mutaim sangat baik. Sebab dia orang logik, yes. Dia negarawan lah. Dia respect negara, dia sayang kaum dia gitu, lebih kurang. But you know what? Saya habiskan cerita Mutaim ni. Nanti dekat tahun 13 lebih kurang, dia akan mati kat sini. Dan Nabi akan hijrah. Waktu mungkin Nabi dah hijrah, Mutaim akan mati. Saya rasa lebih betulnya ialah 1 hijrah gitu Mutaim akan mati. Kemudian akan ada 2 hijrah. 1 hijrah, 2 hijrah. Akan terjadi peristiwa Badar. 300 akan lawan dengan 1000 orang lebih. 313 ke 13, okay? Badar. Mutaim dah mati 3 tahun lepas ataupun 2 tahun lepas, okay? Orang dah tak ingat apa pasal Mutaim. Kita dah ada negara dah, Madinah.
Menang perang Badar. Yeay, kan? Happy. Perang Badar bukan senang nak menang. 300 orang tanpa senjata yang lengkap menang dengan 1000 orang. That's very very big. Dan diorang akan dapat tawanan 70 orang. Tawanan ni berharga mahal tau. Sebab satu orang 4,000 dirham. Nabi letak harga. Dan family dia mesti akan beli punya. Mesti akan datang bayar untuk lepaskan diorang. Jadi kalau satu orang 4,000, satu orang yang miskin sikit 3,000, kalau miskin sangat 2,000, faham tak? Yang miskin sangat, apa Nabi cakap? Siapa yang boleh ajar anak kami membaca dan menulis, maka dia lepas berapa lama kau boleh balik. Okey. Tapi secara umum ini semua kiranya apa? Macam harta tau. Duit lah ni. Nanti akan sampai lah. Sebab orang Madinah, orang Mekah yang travel daripada Mekah, kan dia orang tinggal semua harta mereka. Sebab orang Quraisy tak bagi diorang bawa harta kan. So tinggal harta, tinggal rumah semua. Diorang selai pinggang tau dekat Madinah. So duit ini sangat penting untuk orang Islam sebenarnya. Very important. Tapi dalam penting-penting tu, Nabi tengok dengan sahabat-sahabat tengah tengok ni, yang 70 orang ni, tawanan ni, yang berharga sangat mahal ni, Nabi akan cakap tu benda dekat sahabat ni. Nabi kata, kalaulah Mut'im ibnu Adi masih hidup dan dia kata satu kalimah tentang orang-orang ni, maknanya he say something about them, nescaya aku akan bebaskan semua tanpa syarat. Bukan senang nak bebas diorang ni. Mahak ni tadi nak bunuh aku ni, tapi sebab kalaupun korang ni semua musuh aku, nak bunuh aku tadi, dan kau berharga, tapi kan kalaulah Mut'im masih hidup dekat Mekah, kafir tau, dan dia mungkin bagi satu surat lah, Muhammad, lepaskan ada orang ni. Nabi kata, wallah aku akan lepaskan semua tanpa syarat. Inilah yang saya masukkan, Nabi bagi pingat kepada Mut'im ibnu Adi. Orang lain tak ada pingat macam ni. Dia kafir, dia mati kafir, tapi Nabi masih respect dia sebab dia memang negarawan yang apa yang dia cakap dia buat lah. Itulah maksud saya sebagai posthumous punya pingat lah. Bagi siapa yang tahu, kan pingat-pingat ada yang diberi lepas mati, ada yang diberi waktu orang tu hidup. Contohnya Sudirman. Budak-budak Usim ni tak tahu Sudirman siapa saya rasa. Tahu ya? Oh tahu juga ya. Okey. Penyanyi dulu kan, Sudirman Haji Arsyad. Pernah dengar tak tahu? Penyanyi Malaysia lah. Okey. Yang tahu tu tua. Dah tua tu. So Sudirman akan dapat Datuk ke Tan Sri. Dia akan dapat, P. Ramlee akan dapat Tan Sri, tapi bukan waktu dia hidup. Posthumous, dapat matilah. Okay. So cerita pasal Mut'im ibnu Adi habis. Bagi siapa yang suka nak dengar, tapi dalam bahasa Inggeris lah, ni kira cikgu saya lah ni, Yasir Qadhi nama dia. You search Yasir Qadhi, Legacy of a Kafir. Legacy of a Kafir. Dia cuba nak bagi kita apa tahu? Jangan pandang orang kafir semua sama. Mereka bukan semuanya musuh kita, betul tak? Majority mereka sebenarnya okey. Yang sekali nak cuba nak ajar kita, fikir dalam sikit lah. Jangan bakulkan semua orang satu bakul lah. Macam mana kita bakulkan orang Islam, bukan semua sama kan? Ada yang tak faham, ada yang tak tahu. Macam tu juga orang kafir. Kadang-kadang dia marah kita, mungkin dia tak faham dan sebagainya. Wallahu alam. Any other questions? Ataupun any questions to add? Macam mana? Yasir Qadhi. Dalam YouTube tau. Yasir, Y-A-S-I-R Q-A-D-H-I. Sebelum hijrah. So 11 kenabian. Tahun 11 dakwah ataupun tahun 11 kenabian. Inggeris panggil 11th year of prophethood. Year 11 of prophethood lah, kenabian. Kenapa sebab hijrah tak start lagi kan? Hijrah akan start counting ini kan? Cool. Okay, now where are we now? Kita kat 11. 11 akan jadi apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Saya tak nak cakap apa pun pasal Isra Mi'raj. Tahu kenapa? Tiap-tiap tahun kau dapat ceramah.
Cuma saya nak share, ada satu hadis. Hari tu saya ada buat kuliah dekat Petronas. Dekat Cari Gali Hess, satu company oil and gas lah. Kuliah tu saya cakap bahawa Allah sangat penyayang. Kadang-kadang kita ni kuat menghukum. Dan banyaknya dan cara kita menghukum perempuan sangat keras. Kita sangat stres bab aurat perempuan. Kita banyak cakap pasal aurat perempuan. Ustaz semua favourite aurat perempuan. Favourite ustaz anda stokin apa. Dia banyak sangat. Ya. Marah ustaz ustazah pun lagi kuat sound ya. Tapi saya perasan ustaz pun banyak aurat perempuan apa, jaga tu, jaga ni, jaga tu kan. Saya kata Nabi tak macam tu. Nabi tak pernah cakap pasal sehelai rambut perempuan. Tak ada hadis yang sahih tahu pasal sehelai rambut perempuan, tahu tak? Tidak ada hadis sahih pasal sehelai rambut perempuan. Yang kita pernah dengar tu, kalau sehelai nampak, maka perempuan tu akan masuk neraka 70 tahun. Dan dia akan tarik bapak dan abang dia sekali, suami dia sekali. Ya Allah, sehelai. Tak ada hadis tu, tapi dia share tau. Orang, betul tak? Siapa pernah dengar sehelai rambut perempuan dia akan 70 tahun? Siapa angkat tangan? Angkat tangan. Siapa pernah dengar? Siapa pernah dengar? Pernah dengar? Yang lelaki tak sampai. Pernah dengar? You tahu tak dia tak sahih? Tak sure kan? I'm telling you now, dia memang palsu. Dia palsu to the maximum. Palsu. Itulah. Tapi you ask your friends, pernah dengar tak hadis ni? You rasa dia sahih tak? You could. You really seriously you go ask. Kita okey, alhamdulillah kita faham dah. Tanya kawan-kawan kita, punya teruknya agama kita tak best betul lah masuk Islam ni. Sebab kalau saya pakai tudung, terlepas satu rambut, neraka. Dan macamlah sehelai rambut tu kalau lelaki nampak tu macam berzina. Come on lah, faham tak? Sehelai rambut kau simpan lah, kan? Tak ada hal untuk lelaki. Saya orang lelaki, saya nampak sehelai perempuan, saya rambut saya tak ada hal punya. Tak ada hal. Sehelai rambut sehelai perempuan dalam kertas je. Seriously. So bila saya cakap macam ni kan, ada satu orang kat belakang, tapi kan doktor, mungkin tak tepat tau dia kata. Sebab baru minggu lepas kami datang kuliah. Okay, ustaz tu ajar. Saya tak boleh sebut nama lah, sebab kerja saya bukan untuk salahkan sesiapa. I'm just telling you je. Ajaran dia ialah, dengar baik-baik sebenarnya kan, bila Nabi Isra Mi'raj, antara benda yang Nabi nampak ada 14 benda. Dan 8 ke 10 dari benda tu ialah pasal perempuan. Perempuan akan diikat, rambut dia digantung, buah dadanya digantung terbalik, digantung macam mana tak tahu lah. Semua ada. Perempuan. Kenapa? Tidak taat suami, buka aurat, sehelai rambut, semua masuk. Perempuan banyak neraka punya hal. 12 out of 14 dia kata, ke 10. Saya terkejut. Saya kata, sekejap. Setahu saya tak sahih, tapi saya tak confident sangat lah. Something is wrong. Sebab aku ajar Isra Mi'raj, aku baca banyak buku Isra Mi'raj. Kenapa aku tak jumpa yang kau cakap ni ya? Tapi yang kau cakap ni masa kecil aku pernah dengar. You faham tak? So I scratch my head. I said, boleh tak bagi aku masa, nanti lepas kuliah ni aku balik aku check. Bila saya check, palsu rupanya. Tapi ada, famous. Rupanya satu kuliah tu, ustaz tu, itu topik dia atas satu hadis palsu. Dan dia menakutkan semua orang. Mampus aku, tak masuk syurga aku ni. Seriously, ajaran kat Malaysia semuanya pasal batal, tak sah, haram, neraka. Betul tak? Konsepnya gitu. Tapi bila ustaz-ustaz cuba nak berbaik sikit, dia jadi terlebih baik pula, sampai dia menyanyi. Ustaz ni, faham tak? Bila dia nak cuba bagi macam kabar baik, dia pula jadi artis. Maka dia menyanyi, faham tak? Dalam ceramah dia jadi problem pula, ada ekstrim belah sana pula. Kita kata just be in between lah. Ilmu-ilmu, happy-happy, senyum-senyum, bagi kabar baik. Nabi kata apa? Jangan over, betul-betul. Don't be over on this side, don't be over on this side. Tahu Nabi kata apa? Bila Nabi hantar orang tu pergi berdakwah kan, Nabi kata apa? Basyiru wala tunaffiru. Beri kabar baik, jangan takut-takutkan orang. Dan Nabi kata,
Yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan susahkan. Hadis sahih. Pendakwah-pendakwah yang Nabi hantar ke Yaman apa, ini antara dakwah dia, antara nasihat Nabi. Senangkan, jangan susahkan. Orang tu sangkut-sangkut bagi jawapan cantik je, bagi jawapan yang mudah untuk dia. Alhamdulillah. So, Isra Mi'raj tak mau cerita. Tak mau cerita pun dah cerita sikit. Sebab tiap-tiap tahun kita dengar Isra Mi'raj, dan dia sendirinya satu. Dia sendirinya satu hari punya kursus kot. Cukuplah you tahu. Ingat tak saya kata benda yang sedih hadisnya kurang? Ceritakan peristiwa boykot mungkin 2-3 hadis je kita dapat. Peristiwa Isra Mi'raj agak-agak you banyak hadis ke sikit? Kenapa? Benda happy, benda wah, Nabi pergi jumpa Allah. Faham tak? Jadi ramai orang yang riwayatkan hadis ni. Ada 6 sahabat. Daripada 6 sahabat ni banyak hadis. Berlambak-lambak. Bukhari saja ada 20 hadis Isra Mi'raj. Muslim ada 18. Belum cerita Nasai, Ibn Majah, Abu Daud semua lah. Dan punya banyaknya hadis dan ramainya orang nak cakap pasal benda ni sampai kita confuse. Contoh confuse. Nabi, dengar cerita apa? Sebenarnya korang belajar macam mana pun korang tetap akan confuse. Kejap-kejap. Nabi ni dia jadi imam untuk nabi-nabi lain dekat Masjid Aqsa ke dekat langit? Sebab dua-dua pun ada dalil. Itu isu dia. Maybe you dah dengar yang Aqsa dan you dah settle kan? Kalau you nak tahu, lagi satu. Nabi akan diberikan pilihan minum arak, ada 2 cup. Malaikat akan tunjuk arak dan susu. Nabi akan pilih susu dan Nabi akan dipuji kerananya. Problem. 2 jenis riwayat, 2 grup. Satu grup kata berlaku kat langit, hadis. Satu grup kata berlaku kat Masjid Al-Aqsa. Sampaikan punyalah banyaknya hadis. Ada ulama kata boleh jadilah Isra Mi'raj telah berlaku 2 kali. Sebab dia ada contradictory sikit-sikit. Tapi Syekh saya cakap, yang belajar dari Safiur Rahman ni, kalau nak tahu Yasir Qadi tu, he's a student of Safiur Rahman, yang Mubarak Puri tu, kitab ni. Dia kata, dia belajar daripada Syekh dia, sebenarnya sebab banyak sangat orang yang bercakap, maka mudahlah cerita dia jadi entah mana-mana. Faham tak? Macam sekarang lah, korang cerita pasal saya punya rupa kan, baju warna apa semua. Kalau ramai sangat orang bercakap, dia akan jadi berterabur. Jap, biru ke grey? Ikutlah, kau ada buta warna belah sana ke grey, dia cakap warna nak dekat-dekat hijau. Kan you kata silver, dia kata grey. Betul tak? Lepas tu misai dia pendek ke panjang? Tengoklah, kalau you jauh nampak macam pendek, yang dekat macam panjang. Faham tak je? Semua ada. Kalaulah kita satu orang je keluar bilik ni dan dia je yang ada authority untuk bercakap, senang cerita dia. Tapi sebab ada banyak, jadi kadang-kadang kan dia panggil riwayah bil makna. Dia riwayatkan hadis, dia bukan verbatim tau. Dia dengar dari Nabi, tapi yang dia ingat susu dengan arak. Tapi dia tak ingat semain langit ataupun bumi. Tapi dia katalah waktu Nabi dekat masjid tu, agaknya dia minum, dia dibagi pilihan susu dan arak. Gitulah. Sebab tu kita dapat riwayat tu sampai sekarang kita macam garu kepala macam what's happening ni. Sebab kadang-kadang sahabat Nabi tetap manusia kan. Jadi dia apa yang dia ingat dia akan sampaikan. Sebab itulah saya nak ajar korang ni semua, kalau kita pergi mana-mana ceramah Isra Mi'raj, confusion yang ini insya-Allah masih ada punya. So jangan stres lah. Cukup you faham apa tahu, benda happy. Sebab tu ramai orang cakap. Bila ramai orang cakap, banyaklah kesalahannya. Okey, saya nak cerita sikit-sikit je. Tadi cakap tak kan, saya tipu. Sebab dia sangat menarik. Saya nak tanya korang, kalau korang diberikan susu dan arak, you pilih mana? Siapa akan pilih arak? Angkat tangan. You nak arak? Astaghfirullah. Kau negeri mana? Komplain kat Jabatan Agama ni. You susu ke arak bang? Susu kan? Berani cakap arak depan semua orang. Nampak pun kurang imannya. Seorang je berani. Berani untuk open-open cakap arak apa? Best apa, boleh try. Okay, guess what? Kita rasa macam ini soalan bocor, betul tak? Malaikat datang kat Nabi, bukan you. You okay lah nak try arak apa? Nabi nak minum arak, faham tak? Nabi tak pernah minum arak langsung semua hidup dia.
Depan semua orang, malaikat datang, you nak minum susu ke arak, mana you nak pilih? Soalan bocor kot, mestilah ambil susu. Kan saya masa kecil saya fikir je lah, what a choice. Kan Nabi mesti pilih susu. Saya dah masa kecil 8 tahun pun saya dah fikir dah. Tapi yang kita mungkin salah ataupun tak terfikir ialah waktu Isra' Mi'raj, Nabi mungkin pilih arak, dan dia tak ada unsur haram. Sebab arak masih halal. Umar masuk Islam masih minum arak. Hamzah masih minum arak sampai ke peristiwa ni. Hamzah akan minum arak sampai bila tau? Sampai sini. Dan Hamzah akan mati dalam arak, belum haram lagi. Sebab arak akan haram bila tau? Ini ialah step 1, arak akan jadi makruh. Step 2 ialah 3 hijrah. 3 hijrah. 4 hijrah barulah dia rujusum min amali syaitan, ayat Quran. Maknanya arak diharamkan berperingkat, at least 3 years. You pegang je benda ni, insya-Allah betul ni. You tahu tak Hamzah ada kisah ni masa dekat sini, lepas Badar lah. Ada kisah Hamzah minum arak dekat pub lagi, dengan orang Ansar siap menari-nari, perempuan semua menyanyi, semua ada. Hadis riwayat Bukhari. Siapa pernah dengar? Yang datang kelas saya je akan dengar cerita-cerita macam ni kot. Sebab biasa kat ustaz kalah kat surau masjid cerita macam ni kan. Saya cerita ni supaya kita faham macam mana kehidupan mereka masa tu. Hamzah, ni riwayat hadis Bukhari. Ali tengah prepare 2 ekor unta untuk jadi hadiah untuk dia kahwin dengan Fatimah. Okey. Jadi dia ikat unta dia dekat tepi rumah dia, dia pergi buat kerja lain. Bila dia datang, dia nampak apa? Unta dah mati. Bukan kena sembelih elok, kena potong mulut, kena potong telinga, kena belah perut dia dan terburai isi perut. Mati macam khianat lah. Jahat lah ni, jahat. Dan dipancung-pancung apa saja dapat lah. Macam main-main, cak gitu lah. Dan 2 ekor mati. Mati yang tak boleh nak buat apa. Ali jadi marah, ditanya, siapa buat ni? Unta mahal, tahu tak? Siapa punya kerja ni? Orang cakap apa? Pakcik kau yang buat. Siapa? Hamzah. Dekat mana Hamzah sekarang? Ada dekat rumah orang Ansar tu, tengah happy-happy, lepak-lepak minum arak. Ali akan masuk rumah tu. Rumah tu lah pub saya katakan tu. Itulah diskonya. Dia masuk dalam rumah tu, dia tengok Hamzah tengah minum semua. Dia cakap tak boleh jadi ni. Dia lari keluar, dia jumpa Nabi. Dia report kat Nabi SAW. Dia cakap, kau tahu tak apa ni? Nabi jadi marah jugalah dengan Ali. Dia siap baju dia semua, datang, masuk dalam rumah orang Ansar yang dia tengah lepak. Rupanya ada penyanyi perempuan, dia orang tengah lepak-lepak minum arak. Pause kejap. Saya cakap apa yang jadi waktu Hamzah tengah minum-minum, mata dah merah, minum arak, otak dah tak betul. Dia orang sentiasa ada pedang sebenarnya. Itu memang budaya dia orang. Penyanyi perempuan tu bersyair. Syair dia macam syair standard lah. Tersebut kisah satu cerita puteri bongsu cantik jelita. Saya tak naklah nyanyikan syair tu. Dulu saya pernah nyanyi syair, saya pernah menang tau sebenarnya. Saya pernah menang sajak syair semua masa kecil lah. Sekarang suara dah tak sedap. Tak dapat jadi artis, jadi ustaz sudahlah. Tapi perempuan ni, dia pun minum kan. Jadi dia nampak unta tu dekat luar rumah tu, faham tak? Daripada pintu tu nampak unta 2 ekor tu. Perempuan tu sambung syair tu, sambung, suka hati dia main-main. Dan Hamzah, katanya, Hamzah masuk dalam syair dia. Dan Hamzah, apa yang menghalang orang macam kau ni? Orang hebat. Apa yang halang orang macam kau untuk keluar dari rumah ini dan tengok 2 ekor unta tu yang tengah duduk cantik masak ranum macam tu? Dan apa yang halang orang macam Hamzah untuk pancung, untuk potong perut unta tu dan rosakkan telinga dia dan dia tambah suka hati dia je. Syair belazar je. Syair orang mabuk namanya. Si Hamzah mabuk. Oh, kau suruh aku buat, kau yang aku tak boleh. Mabuk. Dia panggil Dutch courage. Dia buat sebiji apa yang perempuan tu suruh. Dia potong telinga, potong tu, potong mulut, potong bonggol. Kan bonggol kan? Main potong zah saja, kemudian zah. Alhamdulillah. Sambung minum. Itu yang sampai Ali jumpa tu. Okay, sekarang kita dah fast forward. Nabi ada sekarang kat dalam rumah enjoy tu. Nabi masuk, semua diam lah kan.
Nabi tengok Hamzah, Nabi sound dia, Hamzah, apa yang kau buat? Kau tahu tak kau dah rosakkan orang punya untuk? Hamzah tengah tunduk saja. Lepas tu dia tengok atas. Dan bila tengok atas, mata dia merah. Minum kuat sangat kan. Dia tengok Nabi atas, tengok bawah. Dia tengok Ali. Ini dua-dua anak saudara dia sebenarnya kan? Hamzah ialah bapak diorang ni punya adik kan. Tengok bawah. Dia fikir kejap. Sekejap, korang dua ni siapa Korang dua ni hamba bapak aku Dia punya teruknya mabuk, tak kenal muka pun. Dia rasa korang ni hamba bapak aku Selamba kata hamba kan Nabi Muhammad tu kan. Bila dia cakap benda mengarut macam tu, Nabi pegang tangan Ali, jom balik No point Apa cerita nak cakap dengan si mabuk ni sekarang? Nantilah kita sembang. Cerita tu habis kat situ je lah. I just want to tell you that waktu itu dia halal, belum haram. Kemarahan Nabi lah kenapa sampai kau buat crime lain tu je, bukan kenapa minum. Satu peringkat dulu, diorang minum, semayang, baca Quran pusing-pusing. Sebab itu dia akan sebut, Allah akan cakap, la taqrabus salah wa antum sukara. You don't go near solat dalam kau mabuk. Allah tengah macam constrict sikit tau. Nak ikat sikit-sikit, nak ketatkan. Asalnya Allah kata apa? Arak tu ada baik, dia ada buruk, tapi buruk lagi banyak dari baik. Okey, dah faham dah macam makruh kan? Kemudian Allah nak bagi ketat sikit. Kalau kau semayang tak boleh mabuk. Akhirnya dia orang boleh minum bila? Lepas zuhur tak boleh minum. Sebab zuhur asar kan dekat. Jadi akhirnya lepas isyak paling selamat. Panjang sikit. Akhirnya minum malam lah. Dan make sure you cukup tidur untuk you semayang subuh nanti. Itulah. Orang baik dia tu tak nak solat, tapi minum dah biasa. Constrict sikit. Akhirnya tahun depan tu, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Rijsum min amali syaitan. Okay. So itulah cerita arak. So ini haram. Haram HARAM, huruf besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun sebelum tu memang tak haram langsung. So Jibril bagi pilihan. Nabi boleh kata aku nak arak hari ni, betul tak? Aku pilih ni, no problem. So dia bukan soalan bocor sebenarnya. Dia agak adil. Tapi bila Nabi pilih susu, Jibril akan cakap engkau pilih benda yang fitrah, dan umat engkau pun akan berada di atas fitrah. Saya cubalah cari apa maksud ini, apa yang kita faham. Saya dah baca macam-macam, tak faham-faham. Saya mengaku saya tak faham. Adalah penjelasan ustaz, ulama-ulama ni, saya baca-baca macam tak masuk otak saya lah. Jadi cukuplah setakat saya cakap Jibril puji Nabi, kata umat engkau akan berada di atas fitrah. Dah lah, cukup lah. Saya tak faham sangat lah the whole story lah, senang cerita. Itulah dia kisah Isra Mi'raj yang saya nak share. Ada soalan? Tak ada. Tabi kan ada tak nampak Allah. Yang lebih sahih Nabi tak nampak. Ulama agak sepakat yang Nabi tak. Sebab Nabi sendiri jawab, orang kata kau jumpa Allah ke, kau nampak Allah ke? Dia kata macam mana aku boleh tengok dia padahal ada cahaya di antara aku dengan dia. Dia kata ada tabir cahaya, tak? Jadi Nabi cuma berada dekat lah untuk bercakap, tapi tak sampai nampak Allah. Sebenarnya macam ni tau. Imam Bukhari kan, dalam kitabul tauhid, kitab yang hujung dalam Sahih Bukhari, dia kitab ke-97. Just for you to know lah. Imam Bukhari ada satu bab bahawa Allah itu ada self. Allah itu ada nafs, bukan nafsu. Nafs sebenarnya self, diri, zat sendiri. Kenapa dia nak itu? Dia akan kumpulkan beberapa hadis kan. You tahu kenapa tak? Kalau kita ajar orang bahawa Allah itu satu konsep, dia ajak mana Allah tu macam power lah. You pun tak, power kan tak boleh pegang. Pernah pegang power? Allah tu macam tenaga. Ada orang cakap gitu. Ahli falsafah, dia mula cakap bahawa Allah sebenarnya Tuhan yang betul. Dia macam just tenaga. Kan tenaga tidak boleh dihancurkan, dia cuma berubah. Betul tak? Kan konsep-konsep tu. Maka dia kata sebenarnya Allah yang kita duk sembah ni tenaga tu sebenarnya. Kita setuju tak?
At least ulama-ulama dulu dah cuba nak selesaikan benda dah. Tak. Allah ilah Allah. Faham tak? Allah ilah Allah. Dia ada self. Dia ada zat dia sendiri. Jangan kau nak pandai-pandai kata dia dalam kau, dia dalam aku. Sebab ada orang yang sesat, dia kata sebenarnya Allah tu macam tenaga. So dia dalam you, dalam I. Dan ada orang yang sampai cakap Allahu fi jaibi. Allah sebenarnya dalam poket aku. Sebab orang tasawuf lah, dia dah dalam-dalam semacam lah. Sampai nanti dia akan dia akan dibunuh oleh khalifah. Akhirnya dia kata apa dah? Allah itu dalam diri aku. Lagi teruk daripada tu. Hakikatnya dia kata, tidaklah anjing yang tengah jalan tu, melainkan itu juga, na'udzubillah, Allah. You understand? Na'udzubillah saya cakap lah. Tidaklah anjing yang tengah jalan, melainkan itu juga Allah. Dia nak cuba cakap falsafah lah ni sebenarnya. Akhirnya semua kembali kepada Allah kan. Maka kita berasal dari Allah kan. Maka kita sebahagian dari Allah. Oh, dalam lah, deep dah, deep. Rasa macam susah nak faham kan? Tak apa, biar je. Ini cakap orang-orang yang diorang kata kami dah mabuk, jangan dengar cakap kami. Diorang sendiri cakap kami dah mabuk dalam fana. So jangan kacau diorang lah. Yes, all this tasawuf, tarikat thing lah. Okay. Tak boleh tinggalkan tu cerita. Just for you to know lah. Habis cerita Isra' Mi'raj. Kita ada lebih kurang sebenarnya kan, saya rasa kita kena stop sekarang. Untuk question answer pukul 5 tepat kita habis. So saya rasa boleh tak saya stop sekarang? Maknanya kita berjaya belajar sampai 11 Hijrah saja. Tak apa ke? Sambung bila? Tak, sambung nanti sirah kedua lah. Boleh ya? Sirah this je. Nota ni complete sebenarnya puan. Sampai 1, 2 and 3 lah. Tak apa ke? Boleh lah. Yang penting kita faham apa kita dapat. Okay? Apa kita faham betul-betul lah. Bukan nak laju aja kan. Ya? Tak datang. Nangislah kau. Okey lah. Jom question answer nak. Sebenarnya jam mana yang betul ya? Betul lah. So 4.40 jam tu betul. Okey, jom bismillah. Soalan senang-senang je, jangan susah. Yes. Sister tanya, kita kata Abdul Muttalib dalam neraka Nabi yang kata. Sebenarnya tak. Soalan Abu Lahab ialah, mana bapa aku sekarang? Kemudian dia kata bersama kaum dia. Aku nak tanya, syurga ke neraka? Jawapan Nabi ialah, dia tak kata Abdul Muttalib dalam neraka, tak. Dia kata siapa yang beriman macam Abdul Muttalib. Kan Abdul Muttalib juga terlibat dalam, adalah juga berhala dan sebagainya mengikut riwayat yang lain. Dia juga terlibat lah. Sebab dia kan ketua kabilah. Dia akan mati sebelum Nabi jadi Nabi. So dia akan terlibat dengan diorang punya apa-apalah, idol worship apa semua. Nabi tak berani, ataupun mungkin Allah tak bagi jawapan lah, tak ada green light untuk cakap dia ni neraka syurga. So Nabi tak ada power nak cakap. Tapi Nabi kata siapa yang iman dia macam Abdul Muttalib, maka Allah akan campakkan dia ke dalam neraka. Okey tak terima macam ni? So kita tak boleh dengan pasti kata Abdul Muttalib dalam neraka. Tak. If you ask me, macam sekarang, kalau kau ikut iman macam Abdul Muttalib tu, tempat kau dalam neraka. Nabi cuba, seolah macam itu political answer jugalah, tak? Diplomatik lah. Tapi seriously, kita tak ada dalil yang strong kata Abdul Muttalib kafir, masuk neraka. Bukan. Ada riwayat yang cakap macam tu. Ada riwayat cakap yang tu. So kerja kita ialah, sebab kita tak ada dalil yang sahih yang cakap apa-apa, cakap benda baik je lah. Tak ada benda buruk nak cakap, baguslah kan. Maka kita kata Allahu a'lam. Tapi jangan lupa hadis sahih Nabi kata apa? Abi wa abuka finnar. So bapak dia mana satu ni? Kalau jawapan je lah semua terpelihara, kita suka nak cakap macam tu. Ketua Nabi terpelihara, kita suka nak cakap tu. Abi wa abuka. You have read the syarah.
Ada ulama kata tidak, ramai ulama kata ya. Gitulah. We can always argue lah sampai maghrib pun boleh kan. Tapi benda ni pada saya simple je. Saya rasa macam tu, saya rasa dia lebih selamat. Apa dia? Hadis ni saya beriman, I'm not very sure siapa yang dimaksudkan. Dah settle. Betul tak? Hadis sahih, riwayat Bukhari Muslim. Kita nak cakap apa kan? Wallahu a'lam, Allah lebih tahu. I don't have all the ilmu. Ulama-ulama dah bergaduh bab ni dah 1000 tahun dah. Kenapa saya pula boleh selesaikan hari ni? Macam juga masalah kunut kan, kunut subuh tu 1200 tahun tau usia perdebatan. 1200. Sebab apa? Zaman Nabi, zaman Imam Syafi'i mati umur 200 tahun 204 Hijrah. Imam Syafi'i, dia menganggap kunut subuh itu macam mana orang keliling dia buat lah dekat Mesir tu. Mereka menganggap kunut subuh itu sunnah yang sangat strong. Huawi tu senang-senang cakap no such thing, tak ada dalam Bukhari, tak ada dalam Muslim. Tak semudah itulah. Kita kena faham benda ni. Ni semua khilaf-khilaf yang muktabar namanya. Sister, tak ada, you tak ada. 3 orang tu dia akan bagi main-mainkan Nabi. Dia boleh cakap dengan kau, baik aku koyak dalam muka abang tu. Okey, tak ada soalan. Kita boleh balik awal ni. Sister, saya tak cakap. Tak sempat. Nanti balik baca boleh. Abu Zar Al-Ghifari akan masuk Islam. Dia antara orang yang juga dipanggil Hanif. Dia tak nak ikut berhala-berhala ni lah. Jadi bila dia dengar ada orang yang ajak agama yang lurus macam ni, dia hantar adik dia. Adik dia datang, dia tak puas hati dengan jawapan adik dia, dia sendiri datang. Dan dia diriwayatkan orang yang akan hidup beberapa hari minum air zam-zam sahaja. Sebab dia orang luar kan, dia duduk kat Mekah tapi tak berani nak cakap mana Muhammad. Sebab kan zaman tu Muhammad diganggu, orang-orang yang masuk Islam akan dipukul. Abu Zar dijagalah dia. Mana? Ali akan perasan Abu Zar duduk situ beberapa hari dekat area-area Kaabah. Ali akan pergi approach dia. Kau ni kenapa sebenarnya? Aku dah tengok beberapa hari duduk sini. Kau ada benda ni. Kau buat apa sebenarnya? So dia cakap lah, aku sebenarnya nak cari Muhammad. Ali kata aku boleh tolong kau, tapi you make sure bila kau ikut aku, kalau ada orang perasan, kita kena berpisah. Ali tak nak dia kena pukul dan sebagainya. Ali lain, dia Bani Hashim, betul tak? Ini orang luar ni, Banu Ghifar, daripada luar Madinah, Mekah sorry. So Ali cakap apa tau? Bila kau nampak aku berhenti ikat tali kasut, kau lari. Dia buat taktik gitulah. So diorang akan dapat, Ali akan dapat lah sampai Nabi Muhammad. Bila Nabi tengok dia, antara Nabi cakap, boleh jadi kan, orang pertama yang bagi salam kepada Nabi ialah Abu Zar Al-Ghifari. Menarik lah, nanti balik check The first person to say Assalamualaikum, Abu Zar Al-Ghifari. Selama ni dia tak ada lagi isu salam-salam ni. Just go back and check lah. Benda ni berlaku kat mana Berlaku area awal-awal jugalah, awal-awal atas. Dia akan bagi salam dan Nabi akan jawab. Kemudian Nabi akan macam pelik, kau dari mana? Kata Banu Ghifar. Nabi akan pelik, Banu Ghifar. Sebab Banu Ghifar terkenal sebagai apa? Lanun. Banu Ghifar lanun, memang pirate dari dulu. So Nabi macam, wah, Banu Ghifar masuk Islam. Macam tu lah, faham tak? Tapi dia bila lepas masuk Islam, macam biasalah, iman akan buatkan orang cara fikir ni berbeza kan. Nabi kata, aku harap kau diam, pergi balik kampung. Nanti kau tunggu kita menang apa semua. Tapi Abu Zar tak tahan. Tak apa Nabi, aku nak dakwah kat semua orang katanya. So dia akan mula cakap, aku dah masuk Islam. Orang akan mula jumpa dia, cakap, kau siapa? Aku. Sebelum sempat dia jawab ke apa kau buat? Islam. Dia pukul dia ramai-ramai. Astagfirullah. Bukan. Itu Urwah Ibn Mas'ud. Pukul. Saja. You tak surah Yasin juga? Bayangkan benda tu tumpah. Okey, tak apa. Abu Zar kena pukul. Lepas tu Abbas akan datang dan leraikan diorang. Abbas kata, korang ni bodoh lah. Kau tahu tak ni siapa? Siapa ni? Ni Abu Zar Al-Ghifari ni. Dia daripada Banu Ghifar. Diorang pun macam terkejut. Alamak,
Sebab apa? Selama ni Bani Ghifar pun bagi can dekat orang Mekah. Kan Rihlata Syita Iwan Saif tu. Masalah dengan pirate ialah kacau orang yang menyaga lah. Selama ni diorang okey, orang Mekah tak apa, orang Quraisy kan. Ingat tak cerita Abraha? So orang Quraisy lepas, orang lain semua dia akan belasah ambil duit semua. So Bani Ghifar, kau mess with them, nanti mati kita nak pergi ke Syria nanti. Dia kata sorry. Jadi Abu Zar akan diselamatkan sebab dia daripada Bani gangster. Kata orang Bani Lanon lah. Dan pasal Abu Zar ni menarik, pasal dia ialah nanti kan dekat hujung sini akan ada perang namanya Perang Tabuk. Okay, dalam tahun 9 Hijrah. Masa Perang Tabuk ni orang tak ada duit, tak cukup duit. Sebab perang tu nak pergi jauh tau. Tabuk tu kat utara, nak dekat masuk Syria dah. Dekat Jordan, sorry. So Abu Zar akan prepare barang dia, dan unta dia slow. Ada orang tanya, Abu Zar, Nabi tanya, Abu Zar tak ikut ke? Bila dia orang dah keluar daripada Madinah, masa tu dah Madinah keluar Madinah, Nabi tengok Abu Zar tak ada ke? Ada orang cakap Abu Zar tak datang kot. Tapi ada orang cakap, diamlah kau, Abu Zar mesti datang punya, mesti ada masalah lah tu. Sebab orang yang tak datang kita anggap munafik, kan tak? Orang yang mampu tapi tak datang perang Tabuk, automatik kira munafik aja. Secara umum lah. Sebab tu nanti Ka'ab bin Malik dan kawan-kawan 2 orang tu, pernah dengar tak cerita ni? 3 orang akan bertaubat tu sebab tak pergi. Kerana apa? Kerana harta lah. Ingat Ka'ab bin Malik So Abu Zar akan datang lewat. Nabi tak nampak dia kan. Lepas beberapa jam lepas Nabi diorang kutuk Abu Zar, alah Abu Zar dah happy-happy lah, duduk kat kebun lah tu. Tiba-tiba ada seorang datang dari jauh. Tahu tak dia datang macam mana? Jalan kaki. Nak pergi Tabuk mana boleh jalan kaki. Tapi ceritanya Abu Zar ni, unta dia slow sangat. Dia turun dari unta dia gila kau pergi balik Mekah Madinah lah. Slow sangat. Sampai bila aku nak sampai kat Nabi? Dia akan jalan. Nabi, aku nak pergi perang, aku kena join. Betul tak? Kat sana dia fikir tu nak buat macam mana. Dia mungkin share dengan orang ke apa Abu Zar akan jalan. Nabi tak kenal sebab dia jauh. Ada orang cakap Nabi, ada orang jalan datang sini. Itu kira tempat pertemuan diorang lah, before diorang start jalan jauh. Itu style nak kumpulkan tentera, senang. Kalau kumpulkan session yang pertama. Sebab kalau kumpul dalam Madinah, orang pergi balik rumah balik, jumpa isteri lagi, faham tak? Senang. 5 hari bulan jumpa kat stesen. Siapa ada jalan, tak ada tak nak, tak tunggu dah. Senang So Abu datang satu orang, Nabi ada satu orang jalan. Nabi kata apa? Kun Abu Zar, kata. Semoga itu Abu Zar, Nabi kata. Kemudian betul bila dekat tu, betul Nabi Abu Zar macam kau anggap tu, faham tak? Nabi macam yakin Abu Zar mesti datang je. Bila Abu Zar datang dekat nanti kan, Nabi cakap apa? Kesian dia, semoga Allah rahmati dia, sebab dia akan datang seorang dan dia akan mati seorang dan dia akan dibangkitkan satu orang. Maknanya Abu Zar ni, dia punya psikologi dia berbeza dengan orang lain sebenarnya. Peribadi dia sangat tegas. Dia tak suka dengan harta. Sebab nanti kan, nampak tak dia jalan seorang, nanti dia akan mati pun seorang, dan dia akan dibangkitkan, Nabi kata seorang. Special untuk Abu Zar Al-Ghifari. Allah sayang ni orang macam ni. Isunya ialah Abu Zar ni, dia tak boleh join dengan masyarakat yang gila dunia ni. Sebab Nabi akan wafat. Khalifah yang pertama tak ada kekayaan. Abu Bakar tak ambil kekayaan, gaji dia sikit je. Umar gaji sikit. Start Osman dah mula kaya. Negara kita dah pergi jauh kan, empire. Maka menteri-menteri Osman semua akan kaya semacam. Muawiyah akan duduk macam raja sebenarnya dekat Syria tu. Abu Zar akan pergi melawat, dia cakap macam ni kau hidup. Sound dia bagi hadis Nabi pasal gila dunia, pasal ayat Quran, pasal dunia. Muawiyah akan komplain. Dia kata, kau tengok Osman tengok menyusahkan kami. Dia akan pergi menteri-menteri lain lah, macam ni kau hidup. Zaman Nabi kami tak hidup macam ni. Macam ni kau hidup. Faham tak? Dia sound semua orang. Akhirnya semua komplain sampai kat Osman. Dia kata, Abu Zar ni dia macam troublemaker, kata lah. Bila komplain kat Osman, Osman bincang dengan Abu Zar pun dia tak setuju. Dia kata korang semua dah melampau. Abu Zar kata Nabi mesti tak approve apa yang kau buat. Tapi Nabi dah tak ada. Aku katakan Nabi tak approve macam ni. Osman cakap diorang kan duit halal, faham tak? Mana boleh kau halang diorang nak extend rumah ke,
nak buat rumah 2 tingkat. Faham tak? Itu halal dia. How can you stop? Abu Zar cakap tak boleh. Hidup kita sebagai orang pendakwah, faham tak? Front line of Muslims tak boleh macam ni. Gila macam manusia biasa. Gitulah pendapat dia. Akhirnya Osman bincang dengan dia, engkau jangan duduk dengan manusia lain lah, senang. Kau pindah jauh-jauh ni. Dia bincang kat mana? Nak duduk mana? Mekah ke? Tak boleh. Ada orang ramai kat situ. Syria tak boleh, ada Muawiyah situ. Ini tak boleh, situ tak boleh kan? Tapi kau pergi satu tempat namanya Rabazah. Dia macam satu lembah, tak ada manusia duduk lah. Abu Zar akan duduk dengan isteri dia. Dan waktu dia tengah sakit nak mati, sakit teruk lah, nak mati dah, isteri dia akan nangis. Abu Zar kata, apa yang kau sedih sangat? Isteri dia kata, kalau kau mati, aku kain kapan pun tak ada, tahu tak? Untuk kau ni. Kalau ada kain kapan pun, aku nak ke bumi kan, kau macam mana? Aku perempuan seorang, aku kena gali, kena tarik kau, kan panjang cerita, aku tak mampu, katanya. Abu Zar kata, jangan takut lah. Sebab dulu waktu aku hidup, waktu zaman Nabi, aku pernah berada bersama 4-5 orang kawan-kawan, sahabat kan. Nabi pernah katakan, salah seorang dari korang ni akan mati seorang dan akan dikebumikan oleh sekumpulan orang baik, katanya. Kira akan mati jauh daripada orang lain. Abu Zar kata, yang duduk dengan aku semua dah mati, tapi semua orang mati dekat Madinah. Maknanya bukan dia orang lah. Akhirnya tinggal aku seorang. Aku rasa akulah orangnya. Abu Zar mati nanti, betul kata dia, akan lalu satu orang ni. Tapi sebelum dia mati, satu kumpulan akan lalu. Dia kata, kenapa sakit apa-apa kan? Abu Zar kata, kita orang tak ada kain kapan lah, boleh tolong tak? Dia cakap, ada. Satu pegawai kerajaan cakap, ada ni kain, aku ada kain lebih ni, ambillah kain. Abu Zar tanya, kau kerja apa? Pegawai kerajaan. Tak nak duit kau. Sebab kalau dia rasa kau pegawai kerajaan je, mesti kau ada problem. Mesti ada unsur, wang pelincir dan sebagainya lah. Dia tak nak. Ini duit kau orang semua aku tak nak. Aku nak duit yang kau sendiri berusaha, jual kambing ke, mengembala ke, faham tak? Dia nak yang pure. Ada satu orang kata, ini dia Abu Zar, aku ada kain sikit, mak aku bagi hadiah kat aku, ni ambil lah. Dia akan simpan. Kalau tak silap, dia orang akan jalan. Bila dia mati betul-betul, sekumpulan manusia akan lalu. Dalam kumpulan tu ada Abdullah ibnu Mas'ud. Ambil dia, mandikan dia, dah mandikan mati kan, dan dia akan kebumikan dia. Betul Nabi cakap, dia akan dikebumikan oleh sekumpulan orang baik-baik. Gitulah, itu cerita Abu Zar Al-Ghifari. Dia pernah minta jawatan dekat Nabi dulu masa dia muda-muda tu, masa Islam. Masa kat Madinah kan ada banyak jawatan boleh diisi. Nabi pernah cakap kat Abu Zar apa tau? Engkau orang yang lemah, jangan minta jawatan. Sebab jawatan ni untuk orang-orang yang jenis lain, gitulah. Jangan kau minta jawatan. Pelik kan? Nabi kata Abu Zar lemah. Kita dengar cerita saya tadi, Abu Zar lemah ke? So apa maksud Nabi kau lemah? Dia lemah apa tau? Lemah tak boleh nak tolerate orang lain sebenarnya. Dia tak boleh tolerate kebodohan sikit pun. Tak boleh tolerate. Kenapa kaya semacam kau ni? Faham tak? Kenapa kau tak hidup macam Nabi? Gitu. Tapi halal tak halal, kau kan pegawai kerajaan. Betul lah dia, faham tak? Kalau dia jadi ketua, habis semua orang dia potong punya. Jadi Nabi kata apa? Kau tak sesuai, kau jangan minta. So Nabi cakap kat dia apa tau? You make sure you, Nabi cakap kat dia ni, kau jangan jadi, kalau ada 3 orang, kau jangan jadi ketua pun, jangan. Nabi cakap kat dia, kalau ada 2-3 orang, kau jangan jadi ketua, biar orang lain jadi ketua. Betul lah, tepat Nabi punya telahan. Abu Zar memang tak sesuai jadi ketua. Dia memang lone ranger lah. Wallahu alam. Itu cerita Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Mungkin satu lagi soalan yang we go back lah. Okey. Bismillah. Orang awam macam mana? Sebab cerita macam-macam, semak hadis lah, sebelum sebar lah, apa semua kan. Pada saya mudah je. Kita ni, Islam kita dah cukup sebenarnya. Sebenarnya you datang kelas ni bukan untuk tambah Islam. Keislaman kita semua, saya agak yakin cukup dah. Cukup syarat masuk syurga sebenarnya. Saya tak kata you syurga, tak. Secara umum, you semayang 5 waktu tak? Bila you boleh semayang, kan? You puasa tak bila you mampu. Dan budak-budak usia ni tak mampu untuk bayar zakat, tak boleh pergi haji. Maka rukun Islam korang dah buat belum? Korang dah buat. Nabi kata,
Satu orang lelaki datang jumpa Nabi. Betul ke engkau ajar yang kita orang kena sembahyang 5 waktu? Nabi kata ya. Orang tu tanya, ada lebih tak? Ada, sunat kalau kau nak. Dia tanya, betul tak kita kena puasa? Nabi kata ya, sebulan, bulan Ramadan. Dia tanya, ada lebih tak? Ada kalau kau nak, sunat. Kemudian cakap pasal zakat sikit. Tahu tak lelaki tu kata apa? Yang orang Badui ni, yang baru jumpa Nabi first time. Dia kata, kalau aku buat yang kau cakap saja dan aku tak tambah, maknanya tak ada sunat, yang wajib sahaja, adkhulul jannah. Dia tanya, will I enter jannah? Simple question dia. So if you ask me the same question, I have to answer macam Nabi. Apa dia? Naam, Nabi kata. Yes. Simple soalan dia. Adkhulul jannah. Nabi kata yes. Kata dia apa? Dia pusing tu jalan balik. Dan dia tak datang dah. Dia happy jalan balik. Sambil tengok sahabat-sahabat Nabi mungkin tengah macam terlopong lah kan. Wah, jannah. Okey tu kan. Nabi akan cakap apa tau? Dia kata, dakhalal jannah in sadaqah. He will definitely masuk jannah kalau dia berkata benar. Apa yang dia cakap tadi? Kalau aku buat 5 waktu puasa bulan Ramadan, dan mungkin zakat kalau mampulah, haji kalau mampulah, kalau aku buat ini saja, will I enter jannah? Nabi kata yes kan. Nabi kata apa? If dia buat apa yang dia cakap, dakhalal jannah dia. Allahu Akbar. So I tell you what, kita semua dah okey dah. Kita kena ajar manusia, orang Islam macam kita-kita ni, kita ni orang baik, alhamdulillah. Betul tak korang muka tak rasa macam nak bunuh ustaz ke apa? Tak ada kan? Tak ada kan? Kita orang baik. Kita kena premise itu dulu. Basicnya alhamdulillah, we are okay. Okey lah ni. 2 hari duduk nak belajar pasal Nabi ni. Hebat lah ni. Kira mahal ni. You boleh sanggup tau duduk sini. RM30 air bayar tu nothing sebenarnya. RM30 sikit saya tahu. Ni duduk sini ni berapa jam, tahan mengantuk, minum air, itu ini, tak apa-apa korang buat. Mata gitu-gitu. Tadi yang adik-beradik tu, kakaknya tidur atas adik, betul kakak adik belah tidur atas kakak, macam-macam dia buat. Dua-dua tidur pun ada. Berusaha. But you know what? We are doing well lah ni. So apa saja yang lebih itu alhamdulillah. Kalau ada orang minat pasal hadis. Kalau ada orang minat, dan baru soalan ni. Kalau ada orang minat pasal hadis, nasihat kita belajarlah. Mungkin saya lah. Okey. Okey. Kadang-kadang kita cuba hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sahih pula. Allahu Akbar. What to do Ada cikgu tak yang mengajar hadis agak-agak lah? Can you cari tak satu cikgu yang macam agak okey dalam hadis, yang boleh jadi pakar rujuk, macam boleh tanya ke apa kan? Kadang-kadang kita ada grup yang baik, grup ustaz-ustaz kan. Kalau macam tuan kadang-kadang bagi tazkirah ke apa kan, seriously kita memang kena ada grup yang baik lah, yang boleh nasihat-nasihat sama-sama kita, yang kita boleh bagi dia hadis, aku nak sampai ke hadis ni, okey tak hadis ni? Kemudian orang tu yang bijak-bijak, oh ini Tirmizi ni, okey hadis tu okey, maka kita pun confident lah. Akhirnya kita memang perlukan kawan-kawan lah saya rasa. Sebab kalau tuan seorang-seorang nak search, buka kitab Tirmizi jauh, banyak masa, berjam-jam nanti. Cara paling shortcut sekali senang, tiru saja tazkirah orang yang berilmu. Faham tak? Kan ada tazkirah macam-macam macam contohlah macam sayang kepada ibu bapa. Dah ada dah dalam internet berlambak-lambak. Yang kita tengok yang tulis tu siapa? Oh, contohnya lah Mufti Wilayah Persekutuan. Dah. Tutup mata, boleh sampaikan insya-Allah. Ini Mufti Pahang. Okey, alhamdulillah. Ini semua orang-orang yang terpelajar. Ini Mufti Selangor, cantik. Tapi kalau yang copy paste tu yang kacau. Copy paste yang dia sampai kat kita tu kan, duk viral-viral tu. Yang viral-viral tu yang problem lah. Saya rasa okey kot, boleh kot Tapi memanglah when you start, bila you berada kat depan, beban dia bertambah sebenarnya. Saya dah sampaikan, saya dalam 60 ke nak dekat 80 hadis kot throughout cerita kita ni tau. Setiap satu ayat yang saya cakap ada hadis dia sebenarnya. Cuma kita tak letak je, faham tak? Bila saya kata Nabi berumur 40 tahun waktu dia dapat ni, itu dalam tu ada 5 hadis, faham tak? So we are talking about hadis. Cuma saya tak sebutlah ini ada diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dan Tirmizi. Pening lah you kan. Tapi nak ceritanya,
not easy lah. Bila you berani nak ambil tanggungjawab duduk depan ni, kita ada beban yang lebih sikit lah. Badali makan setuju dengan saya lah. Kita sama-sama memang sentiasa check kan dia. Cakap, kita check. So harap-harap tuan pun ada geng yang best lah. Geng yang boleh share-share gitu. Saya tak adalah jawapan yang golden sangat lah bab ni. Tak ada jawapan power sangat lah. Pada saya, everybody must belajar kalau kita nak ambil beban ni lah. Saya sampai sekarang pening. Kadang-kadang isteri saya pun dah malas lah. Asyik-asyik buku, call sana, call sini. Nak search kan. Kadang kuliah kita sejam, research kita 2 hari tau. Seriously. Imam Malik pernah cakap tau, bila dia riwayatkan Muwatta, dia cakap, aku spend 10 tahun ke apa tadi kata, 10 tahun ke 20 tahun kata, aku spend untuk compile hadis-hadis Muwatta ni Imam Malik. Korang 1 hari ambil free je. Saleh ni lah. Betul lah, itulah hakikat dia. Ustaz yang betul-betul bagi original punya kuliah, dia punya research beratus-ratus jam sebenarnya. Tapi itulah, semoga Allah balaslah usaha kita. Badin please. Badin bagi cadangan. Kan ada application yang Bukhari, Muslim, Ibn Majah apa semua, kita boleh search dalam tu. Ada application ataupun website pun, atau website pun ada kan, yang ada hadis-hadis. Kita boleh search, contohnya sunnah.com kalau English. Kalau Melayu apa ya, contoh Melayu yang okey, UIA ke? UIA bukan English kan? Semak hadis. Alhamdulillah. So mungkin kita buat macam ni. Contoh hadis Jibril, semak hadis, search. Kita akan keluarlah website yang kita nak tu. Ya. Saya banyak guna sunnah.com, yang English version tu lah. Okay, insyaAllah. Dah habis. Dalam page Dr. Rozaimi pun dia selalu betulkan kalau ada hadis yang apa-apa itulah, dhaif ke palsu gitulah. Wallahualam. Okay kot Okay, berarti mesti ada pengumuman apa-apa kot Finish. Okay. So okay, alhamdulillah. Okay, semoga Allah untuk BCP. Okay, kita ada program Being Compassionate Project, yang kita tolong bagi macam food basket lah, kita bagi makanan betul kepada orang-orang susah. Okay, kadang-kadang ibu tunggal, ada yang orang dah tua dan sebagainya lah. So jomlah kita dengan semangat